أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق هادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. Hadis yang kedua, keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabihi fahuwa 'indahu fawqa al-'arsy anna rahmati taghlibu ghadabi." Rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-khalqa." Tak kala Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, kataba fi kitabihi, Allah Subhanahu wa taala telah menulis di dalam tulisannya, fahuwa indahu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fawqal arsy. Tulisan Allah Subhanahu wa taala itu pada ketika itu
berada di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala, anna rahmati taghlibu ghadabi, bahawa rahmatku itu, kata Allah Subhanahu wa taala, mengatasi kemurkaanku. Hadis diriwayatkan oleh al-Imam Muslim radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis yang kita baca ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut, lamma khalaqallahu al-khalqa, tak kala Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Al-khalqa dengan makna al-makhluk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lamma khalaqallahu al-khalqa, di al-khalqa ni kalau kita mengaji bahasa Arab, dia ialah masdar daripada khalaqa. Maknanya al-khalqa ni makna ciptaan. Tak kala Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaan. Di sini maknanya min itlaqil masdar wa iradati ismil maf'ul. Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meletakkan perkataan masdar ataupun nama terbitan, tapi yang dikendaki ialah ismul maf'ul, iaitu yang diciptakan. Tak kala Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang diciptakannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kataba fi kitabihi, Allah menulis di dalam tulisannya. Bila mana Allah Subhanahu wa taala nak menciptakan makhluk, Allah tulis di dalam ciptaannya, Allah tulis di dalam tulisannya. Maksudnya, bila mana Allah Subhanahu wa taala nak menciptakan makhluk, Allah Subhanahu wa taala tulis dalam takdir makhluk, iaitu tulisan Allah Subhanahu wa taala pada ketika azali. Azali iaitu saat di mana Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, belum menciptakan sesuatu. Ketika itu Allah baru nak mencipta sesuatu. Pada saat Allah nak mencipta sesuatu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mana dia masih belum mencipta sesuatu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah tulis dalam tulisan takdirnya. Ataupun dalam masa lain, kalau kita menyebut tentang rukun iman yang 6, rukun iman yang 6 itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah beriman dengan qada dan qadar, baik dan buruk daripada Allah. Di situ para ulama berkhilaf tentang penggunaan qadar dan qada. Kata sebagian ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, qadar iaitu ketika mana Allah menulis takdir manusia ni, Allah menulis takdir makhluk dia. Qada iaitu masa yang Allah tulis akan berlaku. Contohnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contohnya, pada ketika azali,
Allah tulis seseorang tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan lahir ke dunia ni, akan mai ke dunia ni. Tarikhnya 4 hari bulan 4 tahun 2021, jamnya 5.30 pagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka akan lahirlah satu orang manusia mai ke dunia ni. Dilahirkan dari perut satu orang perempuan namanya Salmiyah binti Musa sebagai contoh, dengan ayahnya Malik bin Ridwan sebagai contoh. Tulisan di azali itu namanya Qadar. 4 hari bulan 4 5.30 itu dia panggil Qadar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh lain, Tuhan nak tulis kat dia ni, dia akan mati aksiden sebagai contoh. Masanya 8 suku di simpang sekian-sekian, tarikhnya 5 hari bulan 10 2021. Takdir dah ada dah. Nuh, di tulisan Tuhan. Bila sampai masa 5 hari bulan 10, kawan tu masuk simpang, mai kereta belah dah, akan berlaku. Tu dia panggil qada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pendapat yang lain mengatakan tulisan di Lauhul Mahfuz tu dia panggil qada, hak berlaku tu dia panggil takdir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib, lamma khalaqallahu al-khalqa, tak kala Allah Subhanahu wa taala nak mencipta makhluk, kataba fi kitabihi, ketika di alam azali itu Tuhan dah tulis dalam tulisan dia. Ini dipanggil takdir manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu hadis, Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut perkataan Allah, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pen yang menulis takdir sudah diangkat. Wa jaffatis suhuf, mana khatas pun, dakwat pun dah kering. Maknanya setiap yang Tuhan tulis akan berlaku. Baik. Lamma khalaqallahu al-khalqa, bila mana Allah Subhanahu wa taala nak mencipta makhluk, katabahu fi kitabihi, Allah menulis dalam takdir makhluk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fahuwa indahu fawqal arsy, tulisan Tuhan ni berada di bawah, fawqal arsy, di atas arasy Allah. Maknanya arasy ialah tempat berlaku pengurusan Allah Subhanahu wa taala terhadap urusan-urusan perkara-perkara yang akan berlaku di langit dan bumi. Bila disebut Allah beristiwa di atas arasy, bukan Allah duduk atas arasy atau Allah duduk macam kita duduk atas kursi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Allah Subhanahu wa taala duduk atas kursi, berarti dia makhluk. Berarti dia makhluk. Sebab jenis duk ni dia mesti, kalau dia jenis duk mesti berketui, mesti berbentuk, mesti bertubuh. Jadi menggunakan duduk pada Tuhan itu tak sesuai. Maka sebab itu ulama-ulama khalaf mentakwil Tuhan beristiwa di atas arasy, mana mentakbir. Mentakbir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Fahuwa indahu fawqal arsy. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tulisan Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arasy. Maknanya segala-galanya sudah termaktub dan akan berlaku mengikut semua ketentuan yang telah ditulis oleh Tuhan.
dan tak lari sikit pun. Walau sedetik, walau sesaat, bila sampai masa dia akan berlaku. Dan semua yang berlaku ni diurus. Contohnya, di bumi ni nak berlaku satu gempa bumi, bagi contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Bila dah dekat dengan situasi nak berlaku gempa bumi tu, maka berhubunglah di antara yang di langit dengan yang di bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Semuanya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan yang semua diurus oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara malaikat yang duduk di langit dengan pentadbiran yang di bumi. Contoh, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan balaknya sehinggalah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, asbab-asbab yang menahan dari turunnya balak itu masih ada. Contoh, orang yang main masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang main masjid ni, asbab daripada bala tak turun. Mudah-mudahan saya ingat satu ungkapan syair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Laula syuyukh rak'u, salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa muhmalatun fil falati ratta'u, basabiyatun, tak ingat tengah tu, radda'u, la subba alaihimul bala'ul awja'u. Betul tak? Laula syuyukh raka' wa bahaimu rutta' wa, tak dengar. Hak saya hafal macam lain. Nah, tu maksud yang sama. Yang saya hafal, laula syuyukh raka'u wa muhmalatun fil falati ratta'u wa sabiyatun, tak ingat tengah tu, la salid radda'u. Kalaulah tak kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang-orang tua yang rokok, semayang makna dia. Raka'u tu makna semayang. Ni termasuk dalam bab mimba bi itlaqil juz'i wa iradil kull. Disebut rokok, maknanya rokok tu satu juzuk daripada semayang, maknanya ialah semayang. Kalaulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak kerana orang tua yang duduk semayang, tak kerana binatang-binatang hadut ragut rumput di padang, tak kerana budak-budak yang masih menyusu, la subba alaihimul bala'ul awja'u, pastilah Allah akan timpakan satu balak yang paling yang paling menyakitkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni di antara sebab Allah Subhanahu wa taala menahan turun balak. Satu hadis yang saya lupa matan hadis tu, di antaranya ialah masjid ni dimakmurkan. Kalau tak kerana masjid dimakmurkan ala sayyidina Muhammad, jadi Allah dah turunkan balak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara lain ialah doa para awliya yang doa Allahumma rfa' annal bala wal waba, wahai Tuhan tolonglah angkat bala, tolonglah bagi hilang wabak. Jadi sebab itu bila mana depa doa tolak balak tu, jadi hatulah yang menahan dari turunkan balak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Bila Tuhan nak turunkan bala, sebab tulisan di Lauhul Mahfuz tu, tulisan di alam azali. Azali ni sebelum ada makhluk. Azali maknanya masalah Sayyidina Muhammad, Tuhan ketika itu masih belum menciptakan. Allah pada ketika tu, kata Tuhan Salih bahasa dia sebut ketika tu Allah duduk seorang-seorang dia. Apa Tuhan tak buat lagi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika tu, ketika Allah duduk seorang-seorang dia, Allah tak buat apa lagi. Takdir dah tulis. Ni fa huwa indahu fawqal arsh. Tulisan tu duduk di atas arsh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuhan masih belum menciptakan lagi makhluk. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila mana dah tulis nak berlaku dah ni, ketika tu subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang duk tahan balak ni dia kena keluar daripada tempat yang akan berlaku balak. Sebagai contoh, Nabi Allah Lut alaihi salam, bila mana nak turun balak, Tuhan suruh Nabi Allah Lut keluar. Semua pengikut dia semua kena keluar. Dan Allah Subhanahu wa taala pesan, ketika Tuhan turun bala tu, jangan siapa balik belakang, jalan terus ya. Sebab Tuhan tak bagi kesian dah, pasal Tuhan nak turunkan bala al-auja', bala yang paling dahsyat, yang sangat pedih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi hampa keluar di kampung, bila tu hampa keluar tu akan berlaku dah gurum macam-macam. Jangan balik tengok, biar pi kat belakang. Tapi ketika tu isteri Nabi Allah Lut rasa kesian, Allah kesiannya kat mereka. Dia beralih. Bila dia beralih, dia akan, waktu dia beralih tu lah, dia ditarik oleh bala tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi kita ni, selagi mana kita ni ada perhimpunan 40 orang, selagi itu dah ada wali seorang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam ramai-ramai kita ni, ada satu orang wali seorang. Selagi mana ada seorang tu, selamatlah kita. Tapi kalau masalah Sayyidina Muhammad, kalau Tuhan nak turunkan bala, jadi hak ni masalah Sayyidina Muhammad akan berlaku pengurusan daripada langit dan bumi ni. Hak ni kena keluar sebab hak langit nak turun dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu. Kalau Tuhan nak turunkan rahmat, sama juga. Tuhan nak turunkan rahmat di bumi ni, maka Tuhan uruskan untuk orang yang boleh menarik rahmat Tuhan tu mai kampung kita. Dia mai masjid kita, dia mai rumah kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika tu dia sama molek ya orang kata. Maknanya hak langit turun, hak bumi ni siap sedia untuk menerima yang Tuhan nak buat turun daripada langit. Baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tulisan ni yang berada di atas arsy Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tertulis anna rahmati taghlibu ghadabi. Rahmatku, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mengatasi kemurkaanku. Okey. Cuba tengok hak sebelah tapak tangan kita belah kiri. Bertulis 81. 81 dalam tulisan Arab. Sahadat Rasulullah Muhammad. Tengok belah kiri 18. Campur 2 99. Ini nama Allah. Sebenar nama Allah ni, Muhammad Sayyidina Muhammad, tak terkira punya banyak. Tapi yang Tuhan tulis, dalam Al-Quran ialah hanyalah 99 saja. Hak ni yang diberitahu dalam Al-Quran. Nama Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bukan sangat 99, tak terkira banyaknya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah bagi tahu kepada nabi-nabi ya.
dan tak diberitahu kepada umat Nabi-Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada nama Allah Subhanahu wa taala dalam hadis dia ada, dalam Quran tak ada. Ada nama Allah Subhanahu wa taala yang diketahui oleh malaikat aja, hal lain semua tak tahu. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam hadis yang tak termaktub dalam Quran ialah Ad-Dayyan. Tuhan tu Maha Pembalas. Nabi sebut Ad-Dayyanu la yamut, i'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. Ad-Dayyan, Maha Pembalas. Maha Pembalas. Itu bila kita baca Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Ad-din di situ mana balas. Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. No? Jadi yang Maha Pembalas disebut dengan Ad-Dayyan, Tuhan yang Maha Pembalas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Hak 18 ni nama Allah yang lembut-lembut. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, As-Sattar. Ni hak lembut-lembut. Balik rumah lagi cek hak 18 ni. Hak belah kiri ni nama hak kasak-kasak. Al-Jabbar, Al-Muntaqim, Dzul Jalali wal Ikram. Hak nama hak kasak-kasak. Maknanya nama Tuhan ni hak kasak-kasak lebih daripada hak lembut-lembut. Maknanya apa? Maknanya Tuhan ni kita kena takut. Sebab itu maka Allah puji hamba-hambanya yang takut pada dia. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya sahaja masalah Sayyidina Muhammad, yang takut kepada Allah itu ialah para alim ulama. Maka Tuhan ialah zat yang selayaknya kita takut. Pasal apa Allah boleh takut? Pasal apa dia tak boleh? Innama yuhibbullaha min ibadihil ulama. Hanya sahaja yang kasih pada Allah itu para alim ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa Tuhan boleh takut? Sebab takut mendekat. Tuhan ni dia kena takut baru dekat. Kalau tak timbul rasa takut, tak boleh mendekat pada Allah. Sebab tu ciri-ciri asas seseorang yang mencintai Allah, takut. Tidak ada orang yang cinta pada Allah tak takut pada Allah. Pasal apa takut? Sebab kata orang lama, takut itu mengawal. Contoh macam ni. Saya nak tanya, siapa dalam kita-kita ni nikah dua? Ada tak Ustaz ni? Ni orang Tok Keli ni. Tak ada no. Pasal apa tak nikah dua? Takut ke Ustaz? Antaranya takut. Takut bini. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi takut ni dia menjaga, kata ulama. Kita pergi di pusat dakwah, kita bawa beg besar, kita tak depan. Pasal apa? Pasal apa letak belakang? Takut orang curi. Takut tu menjaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa tak nikah dua? Takut bini tak sayang kita. Contoh no? Contoh. Takut. Takut ni mendekat. Takut ni menjaga. Takut ni mengawal. Pasal apa yang tongkat motor masuk, buat masuk, si motor dalam poket? Takut orang ambil. Menjaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu takut. Takut pada Allah, memelihara hubungan baik dengan Allah. Masalah sayyidina Muhammad. Tu takut. Jadi Allah Subhanahu wa taala zat yang kita wajar dan wajib kena takut. Takut itulah yang menimbulkan cinta. Takut tu menimbulkan malu. Sebab itu takut ni sifat asas seseorang itu hamba Allah. Maka sebab itu Nabi kata, ana atqakum billahi wa akhsyah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku ialah yang paling bertakwa kepada Allah. Aku ialah yang paling takut pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malaikat yang dekat dengan Allah, di antaranya disebut dengan malaikat hamalatul arsy, malaikat yang menanggung arasy Tuhan. Daripada 4 orang. Sesaat Nabi kita naik dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi tengok malaikat ni dalam duk tanggung arasy Allah tu, air mata turun, laju. Malaikat tu besar, jadi macam sungai. Mulut duk kata subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, air mata duk keluar. Takut pada Allah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Allah sebut subhanallazi asra bi'abdi. Tuhan mengaku, memperakukan Nabi sebagai hambanya, sebab Nabi paling takut kat Tuhan sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi inilah hikmah pasal apa nama Tuhan hak paling banyak, hak kasar-kasar. Sallallahu alaihi wasallam. Hak sikit ni pasal apa hak lembut-lembut sikit cukup untuk cover hak kasar-kasar. Lepas tu Tuhan sebut anna rahmati taghlibu ghadabi. Rahmat aku mengatasi kemurkaanku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan ni subhanallah, siapa-siapa yang kenal Allah dia takkan takut pada Allah. Siapa kenal Allah dia akan takut pada Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Bekas sebab tu tuan-tuan, benar ni takut dan juga harap ni Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila nak mati seseorang dia main kat kita tu yang takut. Bila nak mati dia main takut lebih daripada harap. Sebab itu nak mati semua orang takut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni kira apa? 9 suku, 8 suku, 845. Kalau malam ni 11.25 mati, berani tak? Nak pikat 5-6 kali tu, pasal takut. Kita kata kalau turun kubur malam ni, hai, takut. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu mati. Bila masa nak mati mai, tu lagi takut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu lagi takut. Allahu akbar, sallallahu alaihi wasallam. Tapi rahmat Allah bila dekat nak mati, ketika tu dengan rahmat Allah, mai harap lebih dari takut. Tu rahmat Allah. Ni kita tak tahu lagi, tak mati. Itulah yang Nabi harap. Nak mati takut, tapi bila mana sat lagi nak mati, ya Allah, tolonglah aku Tuhan. Pengharapan kat Tuhan tu lebih daripada takut. Sebab Allah janji, anna rahmati taghlibu ghadabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata, rahmatku mengatasi kemurkaanku. Cuma satu ya, sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala akan tunjuk kerah, akan tunjuk kemurkaannya pada hari kita bangkit esok. Itulah yang Nabi kata, "Lau ta'lamuna walau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kamu akan sedikit ketawa, kamu akan banyak menangis. Sebab Nabi tahu dah apa akan berlaku. Allahumma salli ala sayyidina. Nabi tahu dah macam mana, apa situasi dia. Maka sebab tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bangkit dari kubur, malaikat Jibril gerak Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi gabuih tanah-tanah yang duduk di dia, soalan yang Nabi tanya, Jibril, umatku macam mana hari ini?
Pasal Nabi tahu dah hari ni hari tak nak cerita. Hari tu subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila umat pergi jumpa dengan Nabi, lepas seorang Nabi minta ni nak dibuka lembaran daripada duduk daripada mahsyar tu nak pi ke fasa yaumul hisab, nak kira amalan. Semua Nabi-Nabi kata hari ni nafsi, hari ni sendiri, hari ni tak tolong siapa, hari ni sebab semua Nabi-Nabi dah tahu lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad melalui pemberitahuan yang diberitahu pada Nabi-Nabi Rasul-Rasul alaihi wasallam bahawa lepas bangkit, lepas ni tak tahulah macam mana kemurkaan Allah. Sebab tu nama Allah ialah Al-Muntaqim. Di antara nama-nama Allah ialah Al-Muntaqim, Maha Pendendam. Bila kita lawan Tuhan, bila seorang tu menentang perintah Allah, Muhammad Sayyidina Muhammad, jadi Allah simpan. Tak apa, hang tunggu. Bila mana orang ni, bahasa kita lah, Muhammad Sayyidina Muhammad, kalau dia simpan, hak dia duk ram, keluar apa agak-agak tak tahu. Hak dalam hati dia simpan tu, kalau kita kalau orang lah kan, Muhammad Sayyidina Muhammad, tak tahu. Cukuplah Allah tanya. Bila Allah bagi mati semua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, habis mati, habis sampai hak cabut nyawa pun dah mati. Tuhan tanya satu pertanyaan ya, limanil mulkul yaum, siapa Tuhan hari ini? Tak ada jawapan. Makna apa? Bahasa dia, hari itu akan zahir sifat dari namanya Al-Muntaqim, Maha Pendendam. Hari ni hari nak balas. Hari ni hari nak balas. Sebab itu kita kena ingat, setiap semayang kita, tak kira sunat, tak kira fardu, mesti kita baca Maliki Yaumiddin. Kenapa kita boleh terlupa Tuhan nak balas kita? Kita akan kita baca setiap lepas semayang Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Sebab tu dia kemak doa. Kalau bahasa hadis, kalau Nabi sebut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, akan kemak doa tu. Siapa-siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat akan kemak doa. Beriman dengan Allah, kemak dengan beriman hari akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fal yukrim dhaifahu, sebagai contoh, muliakan tetamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hari itu hari Tuhan nak balas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun hari itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan balas sungguh. Balas ni tak kira, bukan sekat manusia, binatang sekalipun yang zalim sama-sama dia pun akan dibalas. Seperti Nabi sebut, 2 ekor kambing, Allahumma salli ala sayyidina, seekor bertanduk, seekor tak bertanduk. Hak ada tanduk dipit tanduk, tak bertanduk. Akhirat esok masalah Sayyidina Muhammad, hak ada tanduk ni tak bertanduk, hak tak bertanduk di dunia ni, Tuhan bagi tu bertanduk, hang tanduk balik, balas juga. Balas sungguh Tuhan ni, sampai hak kecil-kecil pun Tuhan balas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal sebesar zarrah pun kebaikan dia, dia akan tengok balasan Allah. Siapa buat jahat sebesar zarrah pun dia buat, dia akan tengok balasan. Tuhan balas sungguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai kita niat nak buat baik pun, kita tak dan buat lagi, Allah dah siapkan pahala sana esok.
Tu yang timbul hadis, niyatul mu'min khairun min amalih. Niat orang beriman itu lebih baik daripada amalannya. Hak mana? Hak tak buat lagi tu. Hak tak buat lagi baru nak. Ni amal Ramadan ni, insya-Allah. InsyaAllah Ramadan ni kalau main esok aku nak mayang 20 rakaat. InsyaAllah. Aku azam aku nak buat 20 rakaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab aku tak tahu Ramadan kali ni tantah hak live apa aku nak buat kali ni, aku tak tahu. Tiba-tiba mati sebelum masuk Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hari Rabu tu puasa, hari Selasa tu mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apa dah, sebab niat nak buat tu ada lah. Walaupun kita tak dan puasa lagi, Tuhan dah bagi dah pahala puasa. Walaupun tak dan nak bayar tarawih lagi, Tuhan dah bagi dah pahala bayar tarawih. Tu rahmat Allah. Ni kita duduk main masjid ni, tak tinggal mai masjid Allah Sayyidina Muhammad. Tahu tak takdir di hujung usia? Tak tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak tahu takdir di hujung usia. Maklum no? Tak tahu takdir di hujung usia. Ni duk boleh mai. Maklum ayah duk boleh mai. Tapi di hujung-hujung pak cik tak tahu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ayah saya 5 tahun hujung-hujung umur tak main masjid. Sedangkan dia pergi masjid sebelum daripada orang bang. Tu ayah saya. Dia semayang Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sunat semua 4. Sebelum zuhur 4, lepas zuhur 4, sebelum asar 4, sebelum isya 4, lepas isya 4, sebelum subuh 4. Hampir-hampir saya kata saya tak pernah tengok dia buat 2. Hampir-hampir saya tak pernah tengok dia buat 2. Dia pergi masjid mayang subuh, dia tak pernah balik awal. Lepas matahari naik, dia mayang duha, baru dia balik. Sallallahu alaihi wasallam. Lepas maghrib, tak ada turun majak, semua orang balik. Dia tak pernah balik. Kalau dia balik, dia sakit perut. Kami tahu lah. Nak berak dia balik. Sallallahu alaihi wasallam. 5 tahun tak pernah pergi masjid. Tak pergi masjid lepas dia stroke. Mana-mana orang yang duk buat Sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh buat, sakit. Allah kira dia buat. Macam Tok Atif Kuamat dulu kan, Allah Sallallahu Muhammad tak pernah tinggal masjid. Kalau tak main masjid, kita kata tak sihat Tok Atif. Kita berhenti, memang tak sihat. Tapi masjid tu Tuhan kira tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal nak dia pada azam, sampai azam ni makna nak buat sungguh lah. Tu yang Nabi sebut, niyatul mu'min khairu min amali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Niat orang beriman itu lebih baik daripada amalan dia. Hak tentu. Seorang tu sampai di akhirat esok, dia tengok tu dia pahala jihad, dia tengok pahala sedekah, dia tengok pahala umrah, dia tengok pahala macam-macam. Allahumma salli alaihi wasallam. Dia kata, Tuhanku, pahala apa matara ni Tuhan? Aku tak pernah buat pun. Allah kata, hanya Han bukankah hanya itu? Han nak buat, cuma Han tak dan buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya subhanallah, ni katakan rahmat Allah. Ada satu masa, satu orang di akhirat esok ni Nabi kita cerita. Ada 2 orang, bismillahirrahmanirrahim. 2 orang ni dah masuk neraka, dikeluar daripada neraka. Allah suruh mereka berdiri depan dia. Lepas mereka ni duduk depan Tuhan, Allah kata, dua orang ni pergi masuk neraka balik. Satu orang tu lari lah, pergi neraka balik. Yang seorang tu terjegat, tunduk, kerah kung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas kawan tu ni suruh masuk neraka balik, dia lari lah sekuat-kuat tenaga nak terjun neraka balik. Tu Tuhan suruh berhenti.
Tuan suruh mai balik. Tuhan tanya, awak hang suruh pergi neraka, pulun hampa tera tu nak pergi terjun neraka? Kawan ni kata, Muhammad sallallahu Muhammad, Tuhan, aku di dunia hari itu aku dah banyak lawan perintah engkau. Semua yang engkau suruh aku tak buat. Semua yang engkau larang aku buat. Tuhanku, hari ni aku tak mau dah. Aku tak mau jadi macam di dunia hari itu. Aku nak patuh perintah engkau. Waktu tu Tuhan kata, kalau bahasa kita, kesian kat hang. Tu rahmat Allah. Kata Allah, hang masuk syurga. Ni hang pula, soalan sana Muhammad, pasal apa yang suruh pergi neraka tak pergi macam dia? Tuhanku, aku tahu dah neraka tu macam mana Tuhan. Aku tak mau dah neraka. Tuhan, aku harap rahmatmu. Aku harap rahmatmu. Tolong kesian kat aku. Ketika tu Allah kata, kesian kat hang, hang masuk syurga. Rahmat Allah. Jadi subhanallah, rahmat Allah. Maka tak ada satu orang pun masuk syurga dengan ibadat dia. Satu orang tu ibadat 70 tahun, siang puasa, malam qiyamul lail, tak pernah tinggal. Lepas tu subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika tu, ni Nabi cerita ni, ala sayyidina Muhammad, ketika Tuhan timbang amal soleh dia, berat amal soleh dia, ringan jahat dia. Ketika tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah kata, masuklah hang dalam syurgaku dengan rahmatku. Dia kata, tak mau Tuhan, aku nak masuk syurga dengan amalanku. Dia berasa amalan dia buat banyak. Dia tak mau masuk syurga dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Nak masuk syurga dengan amalannya. Kata Allah, baik, kalau hang nak masuk syurga dengan amal soleh hang, mai kita timbang. Tuhan ambil sebiji mata dia, Tuhan buh dalam timbangan, Tuhan buh amal soleh 70 tahun hak dia buat. Tak ada apa, ringan melayang. Berat sebiji mata nikmat Tuhan bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Allah, mana berat. Kalau macam tu, tempat hang neraka, kata Allah. Malaikat pun saruk tangan nak pergi neraka dah. Ketika tu meraung, nangis, riau, Tuhan aku minta maaf, Tuhan aku minta ampun, Tuhan aku nak masuk syurga dengan rahmatmu, baru mengaku balik. Nabi kata, hatta aku sendiri pun, kata Rasulullah, masuk syurga dengan rahmat Allah. Aku ni diselubung dengan rahmat Allah, masuk ke dalam syurga. Waktu kita tu, kalau Tuhan terima satu sembahyang sahaja dengan rahmat Allah, insya-Allah kita dah boleh masuk syurga. Tapi Tuhan terima tak kita buat? Itu persoalan. Hak kita buat selama ni Tuhan terima ke tak? Tak tahu. Sebab kita buat serba tak sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak ni takut ni. Betul, golongan salafus soleh ketika nak buka puasa dia tak macam kita. Kita nak buka puasa duk tengok juadah Nabi mana. Hari ni ada murtabak, hari ni ada cucuk udang, hari ni ada hak tu, ada hak ni. Tak ada satu orang pun muka cuak, tak ada. Salafus soleh nak buka puasa, muka dah cuak berubah. Macam seolah orang yang nak dijatuhkan hukuman, hakim duk pegang dah. Han nak kata Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia nak hukum apa, satgi dia akan hukum, keluar keputusan hakim, lepas tu dia pun kata gedung keputusan. Mati ke, penjara seumur hidup ke, apa? Duk. Macam orang pergi tengok putusan periksa. Senang lagi lah. Pergi tengok putusan periksa, pi tu ketak duk. Nak pas tak pas. Pasal apa? Sebab takut puasa depa Tuhan tak terima. Sebab takut Tuhan tolak puasa. Kalau Tuhan tolak, dia macam semayang.
Semayang ni bila mana kita semayang, Muhammad Sayyidina Muhammad, malaikat akan bawa naik semayang. Angkat semayang, tunjuk kat Tuhan. Kalau semayang kita tak elok, lufas, akan dihonyok-honyok semayang kita tu seperti kenguru. Kemudian malaikat akan punggai semayang kita di muka kita. Macam ni semayang hang. Macam tu lah. Kita ni kena tempelak dengan Allah ke macam mana selama ni? Angkat takbir tu subhanallah, kita duduk dalam semayang ke ataupun kita keluar pergi mana-mana? Tu takut. Allahu Akbar. Ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fikir-fikir lah. Kita buat selama ni, Tuhan terima tak kita buat selama ni? Sallallahu alaihi wasallam. Kita berasa banyaklah aku semayang. Aku main daripada umur 15, lampu 65, 25, 35, 45, 55, 6, 50 tahun semayang. Ingat-ingat hang nak tinggal semayang? Tak. Berasa macam semayang banyak. Entah-entah pergi akhirat esok, buka-buka beg kosong. Tuhan tolak, Tuhan tak terima. Na'udzubillah min zalik. Ingat bawa beg penuh, tak apalah. Pipi tengok, umpamanya macam beg je semua bawa duit. Soalan Sayyidina Muhammad, sampai depan Tuhan, nilai tak ada. Tak ada harga. Na'udzubillah min zalik. Minta Allah selamat kita semua, insya-Allah. Sebab itu kita lepas mayang tu imam kena kata, taqabbalallahu minkum. Doa, moga-moga Allah terima daripada kamu. Kita pun balas balik, minna wa minkum, dari kami pun kami harap Allah terima, wa minkum, dari kamu pun kita harap Allah terima. Lepas tu kita kata ramai-ramai, taqabbal ya karim, Tuhan tolong terimalah hak kami buat. Pakat-pakat support masing-masing, doa masing-masing, harap semua kita buat Tuhan terima. Kita takut kadang-kadang hapus amalan dengan sebab hasad. Amalan banyak tapi dengki. Nabi kata, iyyakum wal hasada fa innal nara ta'kul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Jaga-jaga hasad, kerana fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jaga-jaga hasad, kerana hasad itu memakan kebajikan hak kita buat seperti mana api makan kayu api. Na'udzubillahi min zalik. Kadang-kadang orang tu murtad. Murtad ni menghapuskan semua amal yang kita buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Murtad ni dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan lintasan hati. Allahu Akbar. Satu orang dekat kita, tak mahu sebut kampung, waktu tu duk mengajak di situ mingguan. Saya pergi minggu lepas tu, dia kata, ustaz nak bagi tahu, orang kampung kita ustaz tahu dia mati macam mana. Mati tengah berak. Allahu Akbar. Nak masuk zaman, tak tahu lagi kita nak mati. Ustaz tahu dia mati pasal apa? Tengah berak. Tak tahu. Dia ni kalau duduk kedai kopi, dia mesti bercakap, Islam ni zaman Nabi sesuai lah, zaman Allah mana sesuai dah. Hak tu duduk meratik, duduk meratus hak tu lah. Kata macam jadi apa? Murtad, keluar daripada Islam, duduk petikai hukum Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Tak sesuai zaman kita. Cuba tengok tu hina dia. Kalau murtad, semua amal habis. Murtad jadi macam mana? Kena masuk balik Islam, kena mengucap balik 2 kalimah syahadah. Tapi masuk balik tu, kita semayang, kita contoh masuk tu pukul 12, satgi mayang zuhur balik. Lepas tu mayang asak, batu mati. Dia kira seumur hidup dia mayang 2 waktu ya. Zuhur dengan asak, hak lain semua selesai. Hang baca Quran, hang sedekah, hang masuk masjid, hang iktikaf, semua habis. Tu bahayanya murtad. Sebab tu bila sebut murtad kena sambung, wal a'yadu billah. Moga Allah selamat kita semua, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita harap
Kita dah tak ada lah pakcik no. Duk bekerja umur moga-moga pakcik sentiasa sihat. Boleh main masjid soalan Sayyidina Muhammad. Tapi nak habis bila umur tak tahu. Kita harap-harap kita buat dulu-dulu sampai lah ni semua tak reject. Semua Tuhan terima belaka. Harap-harap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lebih-lebih lagi ni jaga ni 15 Sya'ban ni. Bulan Sya'ban ni pastikan semua orang tak diharamkan oleh Allah untuk berada di masjid selepas maghrib. Orang Melayu kita, orang Melayu ni dia buat 3 kali baca Yasin. Sebenarnya nak baca apa pun tak apa. Tapi kalau tak macam tu, orang tak baca. Soalan Sayyidina Muhammad. Nak baca Yasin sekali boleh? Boleh. Tapi tentu 3 kali lebih baik. Betul tak? Baca sekali dengan 3 mana lebih baik? 3 lebih baik. Boleh tak 3 niat tu kita niat pakai sekali Yasin? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Kita harap Allah tak haramkan kita berada pada malam nisfu Syaban. InsyaAllah. Sebab 5 malam terbaik yang Tuhan buat malam ni. Yang pertama, malam awal Rejab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, malam hari raya Adil Adha. Yang ketiga, malam hari raya Adil Fitri. Yang keempat, sallallahu Sayyidina Muhammad, malam nisfu Sya'ban. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kelima, malam Lailatul Qadar. Sebagian ulama kata malam Jumaat. Jangan terlepas malam ni. Harap-harap Tuhan pilih kita semua, insya-Allah. Nak doa apa? Nak minta Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita dalam taat. Yang kedua, nak minta Allah murahkan rezeki yang halal. Yang tiga, nak minta mati dalam iman, insya-Allah. Ya subhanallah, masalah senang kita harap insya-Allah Allah bagi kita semakin kuat beramal-amal yang soleh ketika mana umur duk beranjak. Sebab orang ni kalau umur dia panjang, dia duk buat amal soleh banyak, dia umat Nabi yang terbaik. Nabi sebut khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik di kalangan kamu, Nabi kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, siapa umur yang panjang, amalnya baik. InsyaAllah. Dia nak tengok orang-orang yang Nabi kata umatku terbaik, tengoklah orang yang selalu beramal-amal soleh. Kemarin satu orang saya tanya umur dia, tanya dia masih duk ada lagi ke? Satu orang kampung Padang. Kami panggil Pak Tehmud. Umur dah menjelang 90 tahun. Tapi main masjid juga awal. Main masjid ni buka lampu, buka tingkap, masalah sejak daripada dia muda. Daripada umur muda, umur 30 sampailah umur 91, 50-an. Duk main masjid. Nyanyuk tak, cuma tak larat. Kalau 30 tahun, 3 generasi dah apa? Ke 4 generasi? 30, 40, 50, 60, 70, 80. Dia 50 generasi, 6 generasi. Maknanya daripada umur hak orang 50 sampai hak orang baru beranak, anak-anak hak di rumah tu, lintas motor dia pukul 5 pagi tu, 5 generasi dah dengar. Motor lintas depan rumah depa tu, 5 generasi dah dengar. 5 pagi main motor tu, tak mati-mati lagi orang tua tu. Bayangkan muka ya Allah cantik. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, khidmat pertama dia di masjid siap. Jadi siap. Tu rapat dengan masjid. Kadang-kadang Tuhan bagi jawatan, siap tapi tak kerti nak guna jawatan Tuhan bagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab Tuhan dah buh jawatan kat dia. Khidmatlah di rumah Allah. Tak rapat juga. Tak kerti mengguna nikmat Tuhan bagi. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua tu ialah rahmat Tuhan kat kita semua. InsyaAllah moga-moga kita dapat pegang Ramadan ni, insyaAllah. Itulah yang dia katakan awaluhu rahmah, awal-awalnya rahmat. Ramadan mula-mula pegang tu rahmat lah.
Allahumma salli ala sayyidina wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك